atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ali Akbar bin Muhammad. Nombor matrik D203 13111. Nama saya Muhammad Izwan bin Muhammad Zuki. Nombor matrik D20313146. InsyaAllah hari ini kami akan membentangkan ataupun berkongsi kepada anda semua mengenai ilmu qiraat. Ta'rif ilmu qiraat. Ta'rif ilmu qiraat. Qiraat daripada segi daripada segi bahasa, bahasa daripada perkataan qara'a, yaqri'u, qira'ah, iaitu maksudnya cara-cara bacaan ataupun wajah-wajah bacaan. Izwan, siapakah pengasas ilmu qiraat ni? Pengasas ilmu qiraat mengikut Imam Qura' Abu Amru Al-Hafs bin Umar Al-Duri. Okey Izwan, seterusnya apakah hukum mengajar dan belajar ilmu qiraat ini? Hukum belajar ataupun mengajar ilmu qiraat ialah merupakan satu fardu kifayah. Seterusnya, Okey Ali, apakah hukum bacaan qiraat? Hukum bacaan qiraat ada 3. Yang pertama, menepati kaedah bahasa Arab. Yang kedua, haruslah menepati tulisan salah satu mushaf Uthmani. Dan yang ketiga, diterima secara mutawatir sejak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Okey. Seterusnya, adakah qiraat ni terbahagi kepada beberapa kategori? Ya, qiraat ada 5 kategori. Yang pertama, qiraat mutawatirah, iaitu qiraat yang diriwayatkan oleh satu kumpulan yang besar dan selamat dari berlaku sebarang pendustaan, seperti qiraat yang terdapat dalam Thoriq Asy-Syatibi dan Thoriq Al-Jazari. Yang kedua, qiraat masyhurah, iaitu yang memiliki sanad yang sahih tetapi tak sampai kepada tahap mutawatir. Okey. Yang ketiga, qiraat ahadiyah, iaitu sanad yang sahih tapi salah tulisan mushaf Uthmani dan kaedah bahasa Arab. Qiraat 4, qiraat syazah, iaitu yang tak mutawatir atau menyalahi resam Uthmani dan tak disumber dalam bahasa Arab. Yang kelima, qiraat mawdu'ah, iaitu bacaan yang palsu dan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapakah qiraat ni orang cakap dinisbahkan kepada A'immatul Qura'? Yang pertama, kerana setiap daripada mereka, iaitu A'immatul Qura', menghabiskan masa untuk membaca wajah qiraat atau jalan yang masyhur baginya. Yang kedua, kemudian setiap daripada mereka membaca serta mengajar pada anak murid, iaitu rawi, maka dikenali sebagai bacaan imam tersebut. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Buat apa tu? InsyaAllah. Kak, kami baru pasal qiraat ni. Oh, pasal qiraat. Ya. Saya pun student qiraat juga kat Yusaf. Oh, student qiraat juga? Ya. Nama saya Ikhwan lah. Oh, kami telah berbincang, boleh bertanya sikit soalan tentang qiraat? InsyaAllah, yang mana saya tahu saya akan jawab. InsyaAllah. Okey. Okey, Ikhwan. Saya tanyalah, awak tahu ke bacaan isqat dan hazaf ni? Okey. Bacaan isqat ataupun hazaf ni adalah membuang atau menghilangkan huruf mat ataupun hamzah. Contohnya membuang huruf alif. Ada contoh? Contoh dia pada surah Al-Fatihah, biasanya kita baca Maliki Yaumiddin, tapi ini isqat ataupun hazaf ni adalah dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Oh, kita buang
alif dah. Ya, betul. Okey. Seterusnya Wan, apakah bacaan isbat? Oh, bacaan isbat. Bacaan isbat ni adalah menekankan huruf. Contohnya menekankan huruf alif pada kalimah. Contohnya Wan? Contoh dia di ayat tadi surah Al-Fatihah. Contoh dia kalau kita baca dengan qiraat maliki. Tapi kalau mengekalkan adalah malikiyau. Oh ya. Oh, begitu. Malik yaumil Ya. Untuk soalan terakhir, pengen tak tanya dah. Soalan terakhir, macam manakah cara bacaan dan penerangan bagi kos? Okey. Kos kalau abang nak tahu dari segi bahasa dia bererti pendek iaitu membaca mat dengan dua harakat. Contoh pada mat al-mufassal. Kalau biasa kita baca tiada abi ni ya, kos pula kita baca dengan dua harakat. Tiada abi. Tapi kan abad Wan, saya keliru lah ibarat dengan taklid ni. Sebab Dia macam nak dekat-dekat sama. sama-sama. Oh, ya ke? Ya. Boleh tak Wan terangkan sikit lagi? Yang lebih detail sikit. Kalau kita nak faham imalah dengan taklid ni sebenarnya mudah je. Kerana imalah ni adalah kita ingat A, K, J. Kita ingat perkataan tu aja. AKJ. A, K, J. Okey, seterusnya taklid pula kita ingat perkataan seperti contoh apa, mana, bagaimana. Macam tu nak ingat. Okey. Faham? Terima kasih Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Boleh tak terangkan sedikit tentang qiraat? Sebab tadi ada orang tanya saya pasal qiraat. Jadi saya nak tambah sedikit lagi ilmu tentang Boleh qiraat. insyaAllah. Yang mana saya tahu saya bantu. Okey, pertama kali saya nak tanya tawasud. Boleh tak terangkan? Boleh saya terangkan sedikit tentang tawasud. Tawasud dari segi bahasa berarti sederhana, iaitu membaca mat dengan kadar 4 harakat. Contohnya membaca dengan 4 harakat tu, contohnya kalau kita nak bilang dengan tangan boleh. Macam apa ni nenek saya ajar dulu baca nak kira tangan tu cukup 4 harakat. Itu untuk tawasud. Seterusnya isbak pula macam mana? Isbak. Isbak ni dari segi bahasa berarti penuh atau kenyang, iaitu membaca mat dengan kadar 6 harakat. Kita guna contoh yang tadi, yang tadi 4 harakat, yang ni kita guna 6 harakat. Jadi itulah isbak. Oh man, berhati. Seterusnya tasbih pula macam mana? Tasbih pula dia menyembunyikan, menyebut bunyi di antara bunyi huruf hamzah dan huruf mat. Maknanya dia nak menyorokkan lah lebih kurang macam tu. Jadi dia akan bunyi sama-sama itu. Contohnya Ar-Ra'aita. Ketika berbaris di atas antara hamzah dan alif. Ketika berbaris di bawah antara hamzah dan ya. Ketika berbaris di hadapan antara hamzah dan waw. Itu tasbih. Seterusnya ibdal pula. Boleh terangkan ibdal? Ibdal ianya berlaku pada hamzah mufrad, iaitu hamzah yang tidak disertai oleh hamzah yang lain, iaitu diibdalkan, yakni diganti dengan huruf hamzah kepada huruf mat menurut harakat sebelumnya. Contoh dia terbagi kepada 3. Yang pertama, jika sebelumnya berbaris di atas, diibdalkan kepada huruf alif. Contohnya makul, kita baca makul. Yang kedua, jika sebelumnya berbaris di bawah, diibdalkan kepada ya. Kalau contohnya bisa, kita membaca bisa. Jadi dia jadi mat di situ. Yang ketiga, jika sebelumnya berbaris di depan, diibdalkan kepada waw. Contohnya yu'minun. Kita kalau diibdalkan dibaca yu'minun. Semua tu ialah mat. Itu untuk ibdal. Okay, seterusnya pula tarkib ra. Tarkib ra. Tarkib ra ialah menyembunyikan ra yang berbaris di hadapan atau ra yang berbaris di atas dengan nipis. Yang pertama, didahului dengan huruf yang berbaris di bawah seperti al-kafirun. Kita
kita baca Al-Kafirun. Yang kedua, sebelumnya ya sakinah, dan sebelum ya sakinah huruf yang berbaris di bawah. Seperti basira, kita baca basira. Yang ketiga, sebelumnya ra sakinah, dan sebelum huruf yang berbaris di atas seperti, dan sebelumnya huruf yang berbaris di atas seperti Tayran ababil, kita baca Tayra ababil. Begitulah. Okey. Tagliz lam. Okey, tagliz lam ialah membaca lam yang berbaris di atas sama ada bertasydid atau tidak, di hujung atau di tengah kalimah dengan tebal, seperti sayasla dan solatihim, kita membaca dengan tebal pada huruf lam. Lam tersebut didahului oleh sad atau za dan ta yang berbaris di atas atau sukun. Jadi yang itu sebesikit yang saya dapat ni. Kalau ada yang kurang jelas, nanti boleh rujuk orang lain lah, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih berhati. Mana rambut? Kat Penang orang dapur satu tray tu banyak. Dia orang pokok. Ni tarkik roh wash lagi meh. Memang nak baca mak. Okey, kita dah penghujung video. Maknanya kita dah penghujung yang terakhir lah. Okey, kesimpulannya yang saya dapat beri, kita haruslah mempelajari ilmu qiraat. Kerana ilmu qiraat adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran atau cara-cara memahami Al-Quran. Dan setiap bacaan bukan mempunyai satu bacaan seperti yang kita baca sekarang, tapi mempunyai pelbagai bacaan seperti 7 imam yang terdapat dalam ilmu qiraat. Jadi marilah sama-sama kita mempelajari atau mendalami ilmu qiraat supaya kita diridai Allah SWT. Akhir kata daripada kami, apa yang salah silap itu daripada kelemahan diri kami sendiri. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Channel Izwan Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, untuk maklumat tambahan daripada video yang sebelum ni saya akan menceritakan sikit sebanyak tentang Imam Qiraat, iaitu Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Nama beliau ialah Abu Sa'id Abdullah bin Katsir bin Amru bin Abdullah bin Zazan bin Fairuz bin Hurmus. Beliau dilahirkan pada tahun 45 Hijrah di Mekah. Ibnu Katsir juga mendapat gelaran iaitu Abu Ma'bud. Beliau ciri-ciri beliau ni berbadan gelap, berkulit hitam manis, bermata biru, serta putih kepala dan janggutnya. Maksudnya beruban lah. Beliau juga merupakan seorang yang fasih berkata-kata. Ibnu Katsir juga mempunyai ramai anak murid. Anak muridnya yang paling, di antara anak muridnya yang paling masyhur ialah Bazi dan Kumbul, iaitu merupakan 2 orang perawi daripada Imam Ibnu Katsir. Dan juga Ibnu Katsir telah wafat pada tahun 120 Hijrah di Mekah ketika berusia 75 tahun. Okey, saya akan menceritakan salah satu anak muridnya, iaitu rawi daripada Imam Ibnu Katsir, iaitu Imam Al-Bazi. Nama lengkap beliau ialah Abu Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Qasim bin Nafi' bin Abi Bazah Al-Makki. Beliau lahir pada tahun 170 Hijrah di Mekah. Gelaran yang diberikan kepada Al-Bazi ialah Abu Hasan, Abu Al-Hasan. Beliau merupakan antara individu yang terawal meriwayatkan qiraat Ibnu Katsir, pentalaqi penghafaz Al-Quran yang terkenal dan merupakan sumber para ahli qiraat pada masanya di Mekah. Al-Bazi antara perawi yang terawal Ibnu Katsir, menjadi perawi yang terbaik yang boleh dipercayai
serta perawi yang sangat dhabit. Yang boleh dipercayai merangkumi ingatan penulisan. Beliau menjadi muazzin dan imam di Masjidil Haram selama 40 tahun. Imam Bazi juga wafat pada tahun 250 Masihi ketika beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menceritakan tentang Imam Kumbul yang saya pelajari di khusus tatbiki, insyaAllah. Nama penuh beliau ialah Muhammad bin Abdul Rahman bin Khalid bin Muhammad bin Sa'id Al-Makhzumi Al-Makki. Beliau dilahirkan pada tahun 195 Hijrah di Mekah. Pengabdian nama Al-Makhzumi adalah kerana beliau merupakan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh keluarga Al-Makhzumi. Kumbul merupakan gelaran yang diberikan kepada beliau kerana beliau berasal dari satu kelompok masyarakat yang disebut Qanabilah. Kunyahnya adalah Abu Amru. Sifat peribadinya, iaitu peribadi Imam Kumbul, beliau seorang yang dhabit dan diyakini dalam qiraat Ibnu Katsir. Terkenal dengan akhlak yang mulia serta seorang yang kuat dengan hukum agama. Beliau adalah sumber bagi para ahli qiraat di negeri Hijaz dan para muridnya dari seluruh pelosok daerah Islam. Yang terakhir, Kumbul wafat di Mekah pada tahun 291 Hijrah ketika beliau berumur 96 tahun. Jadi itulah serba sedikit tentang biodata Imam Kumbul. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan beri sedikit ilmu tambahan tentang biodata Imam Qalun. Okay, yang pertama, nama sebenar Imam Qalun adalah nama sebenar Imam Qalun ialah Isa bin Mina bin Wardah bin Wardan bin Isa bin Abdul Samad bin Umar bin Abdullah Al-Zuraki Al-Madani. Beliau merupakan seorang yang alim dalam bahasa Arab dan bertanggungjawab dalam menyampaikan ilmu, iaitu kepada umat Islam yang lain. Moyangnya juga ialah salah seorang daripada tawanan perang pada zaman Khalifah kedua, iaitu Umar Al-Khattab. Imam Qalun juga dilahirkan pada tahun 120 Hijrah, iaitu pada zaman Hisham bin Abdul Malik. Beliau bukan sahaja menjadi anak tiri kepada Imam Nafi', iaitu seorang yang alim dalam qiraat, bahkan merupakan salah seorang murid dan perawinya pada zaman Al-Mansur. Diriwayatkan juga bahawa gurunya iaitu Imam Nafi' menggelarnya Qalun kerana perkataan Qalun itu berasal daripada pertuturan daripada bangsa Rom yang bermaksud jayyid, iaitu baik. Gelaran ini bertetapan bagi Imam Qalun kerana keelokannya dalam pembacaan Al-Quran dan melayakkan beliau diangkat sebagai qari di Madinah. Menurut sejarah, ketekunan beliau dalam bertalaki daripada Imam Nafi' amat dikagumi kerana beliau sempat mengkhatamkan beberapa kali sepanjang 20 tahun. Beliau berguru dengan Imam Nafi'. Beliau bertalaki bermula tahun 150 Hijrah. Sehingga Imam Nafi' pernah bertanya kepadanya, "Sampai bilakah engkau ingin mempelajari Al-Quran daripada aku? Duduklah di tiang sana
sehingga aku hantar orang lain untuk mempelajari Al-Quran daripadamu. Ucapan daripada Imam Nafi' itu sebenarnya merupakan satu pengiktirafan daripada gurunya terhadap Imam Qalun bahawa beliau telah layak menjadi seorang guru yang berkebolehan mengajar Al-Quran kepada orang lain. Imam Qalun juga mengambil bacaan daripada Imam Nafi' yang diambil daripada Imam Abi Ja'far dan bacaan yang dipilih oleh Imam Nafi' sendiri. Imam Qalun juga mengambil bacaan daripada Isa bin Wardan Al-Hizar. Imam Qalun walaupun seorang yang pekak, ni kelemahan dia iaitu pekak. Dia juga merupakan kelebihan lah kerana sehingga Imam Qalun ni dia pekak sehingga tidak dapat mendengar bunyi trompet di tepi telinga. Tetapi apabila Al-Quran dibacakan kepadanya, beliau mendengar dan dapat pula membetulkan kesalahan dengan memerhati mulut pembaca tersebut. Riwayat Qalun adalah salah satu riwayat yang mutawatir yang tidak boleh dipertikaikan kesahihannya, seperti riwayat Hafs an Asim, iaitu bacaan yang masyhur di negara kita. Manakala riwayat Qalun ini pula adalah riwayat bacaan yang masyhur di Timur Afrika, khususnya di setengah tempat di Tunisia dan Mesir, dan juga masyhur juga di Libya. Imam Qalun menghembuskan nafas terakhirnya di Madinah, itu pada tahun 220 Hijrah, mengikut pendapat yang sahih pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Sekian saja daripada saya, sedikit sebanyak belata tentang Imam Qalun. Assalamualaikum. Sedikit maklumat tambahan mengenai Imam Warsh. Nama beliau ialah Uthman bin Sa'id bin Abdullah bin Amru bin Sulaiman bin Ibrahim. Beliau juga dikenali sebagai Abu Sa'id. Digelar oleh Imam Nafi' dengan gelaran Warsh kerana beliau kelihatan pendek seperti Warashi, iaitu sejenis burung menyerupai merpati. Beliau sangat suka dengan gelaran itu, lantas berkata kepada sesiapa yang bertanya tentang namanya, beliau akan mengatakan, guruku menamakanku dengannya. Ada juga riwayat lain mengatakan Warsh ini kerana kulitnya sangat putih seperti makanan orang Mesir, iaitu Warsh. Beliau dilahirkan di Qafat, iaitu negeri pendalaman di Mesir. Beliau berasal dari Kairouan. Kulit beliau sangat putih kemerah-merahan, bermata biru dan bertubuh rendah. Beliau tak begitu kurus, tak begitu gemuk, suka memakai pakaian yang singkat. Ketika berjalan, terlihat kedua-dua belah kakinya. Beliau telah ke Madinah pada tahun 155 Hijrah untuk bertalaqi dengan Imam Nafi'. Diriwayatkan bahawa dengan beliau Imam Warsh telah khatam 4 kali dalam sebulan. Beliau seorang yang berpengetahuan tinggi, tiada yang serupa sepertinya pada zamannya. Sangat berkemahiran dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu tajwid. Suara Imam Warsh sangat indah dan merdu, serta baik bacaan beliau. Tak akan jemu sesiapa yang mendengar bacaan beliau. Imam Warsh wafat di Mesir pada tahun 196 Hijrah ketika umur beliau 87 tahun. Wallahu a'lam.